malam ini. Minta maaf tak dapat nak ada ke sesi malam semalam. Sorry, kemarin kan, dan juga ataupun hari Ahad semalam lah. Tapi Allah Ta'ala beri kita ruang bertemu pada malam ini. Mungkin tak lama pun. Hopefully cuma kita datang jugalah, luangkan masa pada malam ini. Sebab kita committed lah untuk adakan sesi ini secara mingguan. Yang keduanya, kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi SAW, pada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumil. Sebelum tu nak check suara okey tak? Clear? Okey. InsyaAllah kita mulakan dulu sesi ini dengan bacaan Ummul Furqan Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah sebagai intro lah, sebagai mukadimah, just nak share sekejap ni, mana nak share satu buku lah, satu tulisan buku yang last week ada share dengan grup Ahad Malam lah, dengan tim Mio kan. Mio join last week kan? Oh, tak join last week. Kami bincang, ada satu buku yang menarik. Buku ni ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Dia seorang mufassir lah daripada Arab Saudi. Ada tafsir As-Sa'di. So buku ni tajuk dia Qawaid Hisan di Tafsir Quran. Iaitu dia menceritakan beberapa kaedah umum ataupun prinsip-prinsip umum yang kita boleh derive daripada ayat Quran. Apa yang dia buatlah, lepas dia study ayat Quran tu, dia dapati ada banyak prinsip-prinsip yang boleh dikeluarkan daripada kelompok-kelompok ayat Quran. Pada minggu lepas kami bincang satu prinsip dengan grup Ahad Malam, iaitu barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, Allah akan menguji dia dengan perkara-perkara yang boleh memudaratkannya. Itu yang kami bincang pada minggu yang lepas. Just nak share satu lagi lah malam ni kan. Ini mungkin sebagai tazkirah bagi kita lah. Satu prinsip. Prinsip ini prinsip ke-69 dikatakan sini. Ini just susunan prinsip lah. Ada banyak lah prinsip ni yang disebut. Itu dikatakan sini, man taraka syai'an awadullahi khairan minhu. Barang siapa yang man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan menggantikannya dengan perkara yang baik. Ini prinsip yang dia keluarkan. Tapi untuk Syekh penulis buku ini, dia keluarkan prinsip-prinsip ini mestilah setelah dia mengkaji sebilangan ayat Quran yang ada persamaan jis dia, konten dia, barulah dia derive prinsip ini. So, ini satu benda yang dia sebut, tapi ada asasnya. Nanti kita akan tengok beberapa ayat Quran yang menyebutkan perkara ini. Secara umumnya apa bila kita kan meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, maka Allah akan menggantikan dengan perkara yang lebih baik. Secara umumnya macam itulah yang kita ambil daripada prinsip ini kan. Dia kata prinsip ini telah disebutkan dalam Al-Quran pada tempat yang begitu banyak. Antaranya hal yang telah disebut oleh Allah mengenai golongan muhajirin al-awwalin yang telah berhijrah daripada tanah air, harta dan orang yang tersayang kerana Allah. Maka Allah telah menggantikan semua itu dengan rezeki luas di dunia serta kemuliaan dan kemenangan. Masya Allah kan. Dan contoh mudah ialah contoh bagaimana orang-orang berhijrah, kalangan sahabat, muhajir dan ansar. Mereka ni telah meninggalkan sesuatu. Apa yang mereka tinggalkan? Mereka telah meninggalkan tanah air mereka. Mereka telah meninggalkan keluarga mereka kan. Mereka telah meninggalkan pekerjaan mereka. Telah meninggalkan karier mereka. Telah meninggalkan harta-harta mereka. Telah meninggalkan apa lagi? Haiwan ternakan mereka, perusahaan mereka yang telah pun establish, mereka tinggalkan kerana Allah. Man taraka syai'an lillah. Meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Di atas sebab itu Allah telah menggantikannya dengan perkara yang baik. So apa yang berlaku kat mereka ni kan? Sangat baiklah, pergi ke Madinah, dapat way better than that. Dapat jadi penguasa, dapat berdagang, dapat kawan-kawan baru dari kalangan Ansar yang menyambut mereka dengan penuh kemesraan, hangat, dengan penuh ukhuwah. Yang sanggup offer bagi mereka ni, isteri Ansar sanggup diceraikan untuk diberikan pada muhajirin, subhanallah. So itulah ganti Allah berikan di dunia. Dan mereka ni, dia kata sini, rezeki yang luas di dunia serta kemuliaan dan kemenangan. Dapat kemuliaan, dapat kemenangan dan dipuji oleh Allah SWT. So itu contoh bagaimana Allah mengganjari seorang, sama ada individu atau kelompok orang yang meninggalkan sesuatu kerana Allah,
yang dia lose something kerana Allah Ta'ala, Allah akan gantikan dia dengan perkara yang baik. Ini prinsip yang kita ambil daripada ayat Quran. Contoh peristiwa yang famous lah tentang seorang sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ni dia sebenarnya bukannya, walaupun nama dia Ar-Rumi, dia bukan orang Rom, tapi dia adalah orang Arab yang menjadi tawanan pada Rom. Sebabkan daripada kecil lagi dia telah pun jadi hamba pada orang Rom, maka dia tu digelar sebagai Ar-Rumi. Dia masuk ke Mekah dalam keadaan dia ni hamba. Duduk Mekah, pandai berniaga, jadi kaya. Masuk Islam di Mekah. Jadi ketika dia nak hijrah, orang-orang Quraisy telah menahan Suhaib Ar-Rumi ni di pertengah jalan dan berkatakan pada dia, ya Suhaib, engkau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, tiba-tiba engkau nak bawa keluar harta-harta engkau telah perolehi daripada Mekah ni, nak keluar Mekah. Jadi mereka ni kata, kami tidak akan izinkan engkau berhijrah sehingga engkau meninggalkan semua harta-harta yang engkau telah perolehi daripada bumi Mekah ini. Apa Suhaib buat? Dia tinggalkan semua harta-harta dia untuk dia boleh pergi hijrah bersama Nabi SAW. Semua perusahaan yang telah diusahakan di Mekah tu tinggalkan, supaya dia boleh diberi keamanan dan kebebasan untuk berhijrah bersama Nabi SAW. Setibanya dia berjumpa dengan Nabi, Nabi dah pergi dulu, dia datang kemudian. Nabi telah pun tahu cerita dia ni pada malaikat, yang dia telah pun disoal dan diminta untuk tinggal harta dia ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, ada ayat tu di bahasa Arab dia, tapi lupa lah. Ruhaiba something lah. Tapi maksud dia lah, untunglah Suhaib. Untunglah Suhaib, untunglah Suhaib. 3 kali Nabi sebut perkataan tu. Kalau kita ikut neraca orang biasa, Suhaib ni telah rugi. Sebab dia bukannya berdagang, dia telah melepaskan harta-harta dia. Tapi Nabi kata, apa yang Suhaib buat tu satu perdagangan yang menguntungkan. Masya Allah kan. Perdagangan yang menguntungkan kerana nescaya Allah akan menggantikan dengan perkara baik daripada apa yang telah Suhaib berikan untuk hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat contoh-contoh lain dikatakan kat sini. Tadi cerita tentang muhajirin. Kita tengok kat sini, yang kedua. Dikata dekat sini, Nabi Ibrahim AS pula apabila dia meninggalkan kaumnya, bapanya dan apa yang mereka seru selain Allah, Allah telah menghadiahkan kepadanya Nabi Ishak dan Yaqub serta keturunan yang soleh. Dekat mana ayat ni sebut ni? Ada kan? Surah apa ni? Surah Al-Anbiya tak silap. Bila dia tinggalkan kaum dia yang kufur itu, Allah menggantikan dia dengan anak-anak kan yang juga soleh dalam kalangan para nabi. Daripada anak-anak dia itulah datang keturunan para anbiya dan keturunan orang beriman. Masya-Allah. Contoh lain apa? Nabi Sulaiman AS juga apabila kuda-kuda membuatnya leka daripada mengingati Tuhannya, lalu dia meninggalkannya, Allah menggantikannya dengan apa? Angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, Masya Allah. Dan kami mudahkan baginya memerintah jin syaitan. Ia merintah golongan-golongan yang pandai mendirikan bangunan dan menjadi penjelam bagi menjalankan kerja masing-masing. Contoh lagi kat sini, begitu juga dengan Ahlul Kahfi. Yang apabila mereka meninggalkan kaum mereka dan apa yang kaum mereka sembah selain Allah, Allah telah menghadiahkan kepada mereka rahmatnya. Masya Allah. Dan menjadikan untuk mereka sebab taufik dan kerihatan serta menjadikan mereka penyebab hidayah untuk golongan sesat. Masya Allah. Maryam pula kan telah menjaga kehormatan dan kesuciannya, maka kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda. Sebab apa? Maryam ni telah meninggalkan maksiat-maksiat yang boleh dia buat kan, kecenderungan-kecenderungan yang tak baik kan. Tapi sebabkan dia tinggalkan semua kesenangan tu, dia tinggalkan semua kenikmatan tu, yang bertumpuan beribadah kepada Allah, Allah telah gantikan dia dengan perkara yang lebih baik kan. Malah barang siapa yang telah meninggalkan apa yang diingini oleh nafsu syahwatnya kerana Allah Ta'ala, maka Allah menggantikannya dengan kasih sayang dan ibadah kepadanya serta menghadirkan kepadanya sesuatu yang lebih apa yang dia kumpulkan dunia kan. Ini prinsipnya lah, based on banyak ayat Quran lagi. Contohnya Nabi Yusuf AS kan, dia telah pun difitnah sekian. Dia kata apa? As-sijni ahabbu kan, penjara lebih aku sukai daripada tinggal di istana tu. Dia sendiri request untuk meninggalkan istana itu kerana Allah SWT. Masuk penjara bukan tempat yang baik, tapi rupa-rupanya kesanggupan dia meninggalkan tempat bermaksiat itu kan, Allah telah menggantikan dia dengan future yang lebih baik. Which future apa? Dia kembali ke istana tu dalam keadaan bukan lagi hamba, tapi sebagai menteri perbendaharaan. Sebagaimana Allah cerita Al-Quran banyak kan.
ini best lah kita baca buku ni sebab dia mengupas ayat Quran ini dan diletakkan ayat ini pada satu tema ataupun satu kaedah, satu prinsip. So satu ibrah kita ambil kan bila kita baca Quran ni, kita tengok dalam kehidupan kita ni sometimes adalah benda-benda kita kena tinggalkan, sama ada tinggalkan benda tu kerana kita nak memberi komitmen pada Islam ataupun kita tinggalkan benda tu kerana benda tu salah. Kan? Dua benda beza kan. Sometimes benda tu betul tapi kita kena tinggalkan sebab kita rasa ada benda lain yang kita kena utamakan yang lebih memberi manfaat pada Islam. Okay. Contohnya kan, contohlah kalau orang bekerja weekend, dia boleh je pergi kerja lah weekend kan, buat OT ke. Tapi dia tinggalkan OT tu sebab weekend tu ada benda lain yang nak kena buat. Mungkin nak kena menyampai program ke, hadir program ke. Dia tinggalkan atas pertimbangan benda yang dia nak buat tu lebih penting kerana Allah Ta'ala kan. So dia lose something, lose peluang untuk OT, dapat income. Tapi Allah gantikan dengan perkara baik. Itulah contoh dia meninggalkan satu benda kerana benda penting. Tapi ada keadaan lain kita meninggalkan maksiat-maksiat kita kan kerana Allah SWT. Dan secaya Allah akan gantikan yang baik. Kalau lah kita ni cenderung yang suka kat siapa lah, tapi benda tu salah kan, kita tinggalkan je benda tu. Kalau kita ada jodoh, Allah akan bagi. Ataupun Allah akan gantikan kepada baik. Katalah kita ada tabiat-tabiat buruk kan, kita tinggalkan, Allah akan gantikan kepada baik lah. Bagaimana hijrah-hijrah yang telah dibuat oleh mereka yang disebutkan Al-Quran ini, Al-Kahfi, Ashabul Kahfinya, Nabi Ibrahimnya dan pelbagai lagi, bila mereka tinggalkan benda tu di atas perintah Allah Ta'ala ataupun kerana Allah SWT, memang confirm Allah menggantikan kepada baik kan. Bani Israel telah meninggalkan kota Mesir yang mereka diami puluhan tahun kerana ikut Nabi Musa AS kan, atas perintah Allah SWT. Allah garantikan kepada mereka ni apa? Satu tempat yang suci yang dia masuk je dia akan menang kan, iaitu Palestin. Ketika itulah maksudnya readiness untuk meninggalkanlah benda-benda ini kerana Allah gantikan dengan perkara baik lah. So ni aku sedikit serutan lah daripada buku ni, insyaAllah kan, sebagai tazkirah pada malam inilah, insyaAllah. Ada banyak ayat Quran ni kita tengok, kehidupan kita ni sometimes kita memang dituntutlah untuk meninggalkan kesenangan kita, meninggalkan kemewahan mungkin, kita meninggalkanlah option-option yang kita ada banyak option yang mungkin ada option tu kita suka tapi kita tinggalkan kerana ada option lain yang lebih memberi pulangan kepada Islam. Dan benda tu kalau kita tinggalkan kerana Allah SWT, insyaAllah kan, Allah akan gantikan paling baik. Samalah bila kita meninggalkan maksiat-maksiat yang kita suka buat, kita dah lama buat benda tu, ataupun akhlak-akhlak yang tidak baik, kita tinggalkan, kita niatkanlah kita meninggalkan perkara ini kerana Allah SWT, Allah akan gantikan dengan perkara lebih baik kan. Tinggalkan benda-benda tidak baiklah, tapi kena betul-betul niatkan kerana Allah SWT kan. Kerana barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala itulah, Allah akan gantikan dengan perkara yang jauh lebih baik pada dia semua ni. So kita doakanlah kita termasuk dalam kalangan apa yang disebut oleh ayat Quran ini kan, iaitu orang-orang yang meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT dan mengharapkan Allah akan gantikan perkara lebih baik. Nanti kita akan jumpa lebih banyak ayat-ayat lain yang support kepada argument ni ataupun support kepada prinsip ini kan, yang menyebut tentang perkara ni. Tu faham saya apa tu kan, masya-Allah kan. Tukar sedikit nak share lah pada malam ini sebagai mukadimah kot, insya-Allah kan. Panjang mukadimahnya. Jadi tentang prinsip daripada buku ni yang baguslah kalau kita boleh baca. Macam mana dia dah extract poin-poin utama ataupun gist-gist daripada sebilangan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ini juga satu mindset bagi kita kan. Kita semua ni telah join Lakor, Tarbiyah hampir setahun ataupun lebih setahun kan. Sometimes dah masuk setahun, 2 tahun ni ada komitmen baru yang kita baru sedarlah kita kena buat kan. Dulu kita mungkin tak sedar adanya komitmen kan, sebagai seorang Muslim yang ada extra komitmen. Bukan extra komitmen. Alamak, ada Nur Ikhlas. Siapa ni? Kita kena tanya dulu siapa. Ni saya bang Irfan. Oh, besar orang ni. Adik account adik saya ni. Saya tukar. Sorry. Okey je. Tadi kita kat mana tadi? Dekat Isyirah. Saya bagi peluang sekejap. Kau masuk. Tak apa. InsyaAllah kita tinggalkan dulu tu.
Tapi secara umumnya cubalah kita tengok kan pada diri kita tu benda-benda yang kita boleh tinggalkan, nescaya Allah akan bantu dan Allah akan mudahkan, dan kita tinggalkan benda tu, insya-Allah Allah akan gantikan perkara yang baik. Abang cerita lah realiti kan, bila kita ikut tarbiyah lama-lama ni, kita faham ada extra benda kita kena buat kan. Mungkin sebelum ni kita hanya fokus pada ibadah, settlekan tanggungjawab student, pelajar, anak. Okeylah settle lah kan. Tapi ada benda lain yang bukan extra, tapi dia adalah benda yang mungkin kita tak sedar ataupun tidak diberitahu kan. Adanya tugas-tugas sebagai khalifah tu kan, kena cerita tentang Islam, sampaikan tentang Islam, sebarkan Islam, beri faham pada orang tak Islam. Untuk buat benda-benda ni, sometimes dia memerlukan kita ni, komitmen kita kan, perlukan pengorbanan masa mungkin, wang ringgit mungkin, perlu, kadang-kadang setengah orang tu dia malu, tapi sebabkan dia nak sampaikan, dia nak sampai kerja-kerja tu kan, dia kena meninggalkan perasaan malu tu. Bukan malu yang baik tu okey kan, tapi dia kena tebalkan muka, berani. So banyak pengorbanan ataupun hijrah-hijrah yang kita kena lakukan. Kita niatkanlah itu semua kerana Allah SWT. Ataupun kita baru sedar kan, ada benda-benda kita buat tu tak betul. Mungkin dia adalah maksiat, sama ada dia terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Dia kita tahu dia tak betul, maka kita carilah kekuatan untuk tinggalkan benda tu. Nescaya kan, niatkan kerana Allah Ta'ala. Prinsip ini menyebut kalau tinggalkan ia kerana Allah SWT, Allah akan menggantikan dengan perkara yang lebih baik. Bukan saja di akhirat Allah akan gantikan, itu dah confirm. Based on ayat Quran ni, di dunia lagi Allah telah menunjukkan Allah akan menggantikan dengan perkara yang lebih baik. InsyaAllah kan, kalau kita mengimani perkara ini dan execute benda tu, kita akan kita akan feel benda tu. Kita sendiri akan merasai bagaimana Allah telah menggantikan dengan perkara yang lebih baik lah. Okay. Masing-masing orang akan ada experience tu lah bila dia berjaya meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT, dia akan rasa bahawa Allah telah menggantikan dengan perkara-perkara yang baik. Bagaimana orang yang meninggalkan sumber rezeki yang banyak tapi benda tu haram, dia rasa dia hilang lah rezeki tu, tapi tiba-tiba Allah gantikan perkara yang baik kan. Ataupun macam-macam perkara lagi Allah akan gantikan dengan lebih baik kan. Ada orang yang mungkin dia judi ke, dia beri insaf kan. Dia ingat dengan dia meninggalkan judi tu, dia akan jatuh miskin. Tapi tak, lepas dia tinggal judi tu, Allah akan menambah-nambahkan lagi kekayaan dia. Dan kita doakanlah, kita usahakan untuk tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik yang ada pada kita tu, dengan harapan ataupun dengan doa, Allah akan gantikan dengan perkara yang lebih baik, insyaAllah. Allah alam, cukup sedikit peringatan kan daripada apa yang boleh diambil daripada buku ni. Yang last week kita bincang tentang barang siapa, yang last week tu adalah kaedahnya disebut barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya sedangkan dia mampu untuk melakukannya, Allah akan memudaratkannya. Tapi kali ini cerita dia, siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan menggantikan dengan perkara yang baik, insya-Allah. Kalau ada masa kita akan tengok lagi lah prinsip-prinsip yang lain. Ini just lah play with time kan, sementara tunggu kawan-kawan lain masuk lah. Halo Salan, Ifan dan Mam. Sebabkan hari ni ramai kan, mungkin kita akan kira kita kita settle lah kita punya tilawah tu dengan cover kan, cover bahan buku ni insya-Allah kan. Nanti masing-masing boleh lah note beberapa ayat Quran yang membawa kepada prinsip ni kan. Boleh carilah. Sebab semua yang disebut ni based on ayat Quran, cuma dia tak quote setiap ayat Quran tu kan. Contohnya ni generally semua orang tahulah kan tentang Muhajirin Ansar ni. Contohnya perkara ni. Ada ayat Quran ni. Ayat berapa kan? Carilah. Yang ni memang ayat Quran lah. Kahfi pun ada ayat Quran lah kan. Surah Kahfi tu sendiri. Sama juga ni. Dan masih lagi banyak ayat-ayat lain yang membawa kepada prinsip ni kan. So mungkin kita tak tengok manilah setiap ayat tu, tapi sesiapa yang ada kesempatan lepas ni boleh go through ayat Quran ni dan carilah ayat berkenaan untuk lebih teliti ayat berkenaan. InsyaAllah pada malam ni kan, sebab sisi gabungan ni rasa macam tak sure nak cover apalah, sebab setiap grup ada pace yang beza-beza. Tapi mungkin kita akan sambung lagi sedikit
discuss lah point yang kita pernah discuss daripada program yang lepas. Tak habis lagi kan cerita pasal program tu. Tapi kita sekarang ramai lagi yang belum masuk ni kan sebenarnya. Daripada Usim pun tak ada, kawan-kawan ramai lain. Tak tengok lah website korang. Kita akan sama sikit recap, bukan recap lah kan. Highlight beberapa point daripada risalah yang kita discuss pada program yang lepas. Sebab rasa macam ada lah benda-benda yang kita boleh highlight, tekankan semula. Especially dengan grup Ahad Malam, kita belum lagi recap lah. Kita belum lagi tengok secara dekat kan. Macam kena apa, bagi background balik lah. Bagi yang datang program lepas tu mungkin dia adalah idea kan. Bagi yang hadir separuh-separuh ataupun tak sempat hadir tu, just untuk maklumat lah, kita pada minggu lepas kita bincang sesi yang bulanan tu. Sebelum tu nak set apa timing bahawa kalau perasan kita punya program ni, kita punya flow sesi kita ni, kita ada mingguan kan yang kita buat, sama ada hari ikut kumpulan masing-masing. Kemudian kita ada juga surat-surat bulanan yang dibuat pada setiap minggu yang pertama lah kan. So walaupun tak di remind tarikh masa tu, boleh dah kita set lah pada minggu pertama. By default akan adalah program-program gabungan, kita panggil program gabungan lah, ataupun daurah sebagainya kan, yang akan menggabungkan banyak halaqah-halaqah lain jugalah. So normally sekarang trend dia untuk kita punya batch ni adalah setiap minggu pertama kan. Kita dah mula ni sejak Jun lepas lah, kalau siapa-siapa sedar kan, Jun 2021, Jun, Julai, Ogos, April, Oktober, dah masuk November pun, dah 6 bulan kan. So kalau tidak ada halangan, the next slot adalah pada awal first week of December insyaAllah. Tapi recap balik pada last sesi, kita discuss satu risalah yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna, cerita tentang, tajuk dia tu Bainal Ams wal Yaum. Tapi basically dalam buku ni, dalam kutai ni, dalam kitab kecil dia ni, dia menyimpulkan lah beberapa realiti yang kerja-kerja yang perlu dibuat oleh seorang Muslim lah secara umum kita katakan. Sebab dia tulis risalah ni, sebelum tu kita kenal siapa dia ni kan. Dia ni seorang reformis yang lahir di Mesir, tubuh kegerakan Islam di Mesir, dan dia diancam lah di Mesir tu kerana kerja-kerja dia untuk menghidupkan semula Islam kan. So dalam suasana dia kena ancam bunuh, itulah dia tulis risalah ini. Tapi dia memang banyak menulis risalah untuk disebarkan kepada orang awam dan juga pada mereka-mereka yang mengikuti inilah sistem tarbiyah dia tu kan. Cuma ini antara benda yang dia tulis ni dalam konteks persiapan untuk dibunuh. Sebab dia dah expect dia akan dibunuh, so dia tulis satu topik Bainal Ams wal Yaum, yang mana dia menyimpulkan dari risalah ini Islam tu datang pada semalam daripada Nabi SAW, dan apa realiti telah berlaku hari ini kan. Kalau kita boleh glance through topik ini, dia cerita awal-awal tu cerita Nabi yang risalah ini, Islam ni telah pun dimulakan oleh Nabi SAW kan, sebagai Rasul Al-Amin. Lepas tu dia kata Risalatun Nabil Amin. So apa yang kita discuss tentang Islam ni bukanlah benda yang baru. Apa yang nak dibawa oleh kita ataupun apa yang mereka nak bawa time tu di Mesir itu bukan benda yang baru, tapi dia adalah risalah yang amanah, yang telus, yang telah pun menyampaikan Islam secara sempurna kan. Itu benda pertama lah. Kemudian ceritalah Nabi bawa Islam, ketika Nabi bawa Islam ni, abang rikaskan
Kalau siapa yang untuk get the point lah bagi siapa yang mungkin tak baca lagi ke ataupun tak sempat dengar ke recording sebagainya kan. Allah lah, power lah. Rasa tak dengar kot recording tu kan. Selalunya tak dengar kan. Nak ceritanya Nabi ni dia macam mana dia mengislah masyarakat Mekah ketika itu adalah menggunakan pendekatan daripada Al-Quran. Sebab sebelum datangnya wahyu, dia kata kat sini kan, kalau kita boleh tengok pada ayat Syura ni, ayat ni baguslah kalau kita boleh hafal. Dia kata, ma kunta tadri. Ma ni sebelum lah kan. Kunta ni, sebelum tu engkau pun, ma ni tidak, ma tidak Kunta ni, engkau tak pernah pun sebelum tu mengetahui apa itu Alkitab walal iman. Walakin ja'annahu nuran nahdi biman nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah itu kitab dan tidak juga mengetahui apakah itu iman. Ini merujuk pada situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga pernah berada dalam period tidak tahu kan. Ataupun kita kata bukan nak kata Nabi kalau kata kejahilan macam tidak beradab, tapi dalam keadaan tak tahulah macam nak selesaikan masalah realiti orang Arab ketika itu. Yang kalau kita baca sirah sangat melampau lah keadaan mereka ni kan. Mereka ni berzina biasa, mereka ni buang anak, bukan buang anak, bunuh anak perempuan kan. Yang kita tahu cerita dia sebab apa, mereka gaduh, realiti tu dia dah berulang tau hari ni kan. Sebab tu dia cerita benda ni. Nak cerita supaya kita boleh flashback sirah tu dan kita boleh move forward kan. Contoh apa lagi keburukan-keburukan yang kita pernah baca tentang zaman Nabi? Apa dia punya apa? Keterukan tu, sosial kan. Apa 3 jenis perkahwinan. 3 atau 4 jenis perkahwinan kan? 3, 4. Antaranya macam mana, Fahim? Tak ingat sangat. Tapi dia punya tu memang bayang Imran. Sekarang kibar bendera putih nak minta bantuan kan? Dulu kibar bendera putih untuk bagi signal, ni rumah orang perempuan lah, rumah dara, dia angkat bendera putih dekat depan rumah mereka, memberi signal untuk menjemput lelaki-lelaki untuk datang tidur dengan dia secara bergiliran. Di kibar bendera putih, once dia dah pregnant, lahirkan anak, dia akan minta tukang tilik untuk matchkan anak ni dengan lelaki mana kan. Konon-kononnya cara ni dapat matchkan lah dia tu sesuai dengan lelaki mana setelah dia menggauli semua lelaki tu. So itu metod perkahwinan yang diiktiraf ketika itu. Subhanallah kan. Teks dulu baru kahwin. Benda ni berulang tak hari ni kan? Macam mana hari ni berulang? Kita shake WeChat kan? Shake. Jumpa dating. Ataupun Facebook sekarang dah ada apa? Facebook dating kan? Dia dah boleh match kita dengan orang-orang yang ada dalam Facebook tu, yang dekat kita punya region ni yang sedang mencari pasangan. So benda tu dah ada, mirip-mirip tu ada. Kerosakan tu akan makin hampir seperti mana berlaku zaman Nabi SAW. Itu konteks sosial perkahwinan. Minum arak, aspek ketuhanan. Omar waktu dia khalifah kan, ataupun waktu lepas Islam, dia pernah menggelakkan diri sendiri. Sebab dia kata dia pernah satu period tu, dia buat berhala dengan kurma, dia pun teman-teman dia cucuk-cucuk dengan lidi tu, jadi dia berhala kurma tu. Lepas tu dia kata apa? Waktu aku lapar, aku makan kurma tu. Lepas tu dia kata betapa bodohnya aku ketika itu kan. Sebab dia buat berhala tu, dia makan tanya lapar. So dia menggelakkan diri dia semasa Islam ni. Dia gelakkan nak cerita apa? Betapa dia tu bodoh waktu jahiliah, boleh dia buat berhala dengan kurma dan dia makan berhala dia buat tu. Hari ni pun sama kan, orang kembali punya berhala kan, sama ada berhala tu berhala yang betul-betul berhala ataupun berhala secara inilah, secara apa, figuratively. Jadi itu realiti masyarakat Arab Mekah dulu sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Nabi pun kebingungan lah, sebab tu Imam Al-Banna cuba nak recap balik sirah Islam itu secara pantasnya. Dia katalah Nabi sebelumnya keadaan bingung, tak tahu kan, tetapi dia telah pun diminta ataupun dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan salah menggunakan pendekatan daripada Al-Quran. Okey kan, poin yang kedua. Dia ceritalah kat sini, Al-Quran ni datang menceritakan, kita share last week apa?
alamak, kalau tengok kat sini kan, dia kata wal Quran huwa al-jami' usul hadzal islah, kan, menghimpunkan usul islah ni. Islah istimai. Usul islah istimai. Ini dia word yang penting kan, iaitu dalam Quran dia menghimpunkan, kita bincang itu usul ni apa usul ni? Usul ni prinsip, kan. Kalau ada usul, dia ada furuknya, adanya buah-buahan. So Quran dia tak cerita detail, tapi dia cerita beberapa prinsip untuk islah istimai, mengislah masyarakat, mengislah secara sosial. So dia turun dalam konteks tu, konteks memberi panduan kepada Nabi untuk mengislah masyarakat. Bukannya konteks mengubati orang yang sakit putus cinta, turun Quran, tak. Tapi kalau orang putus cinta mencari solusi pada Quran, dia akan jumpa. Kan, cuma itulah serpihan kita cerita sebenarnya kan. Yang main ialah nak cerita macam mana kita nak ubah masyarakat. So itu yang dibuat Nabi SAW. Dalam Quran kita akan dapati adanya usul tu. So dia telah gariskanlah beberapa benda lah yang perlu diperhatikan daripada Quran ni. Inilah semua usul-usul dia kan yang dia listkan. Kita tak listkan lah. Perlu cerita pula lah, apa pula tindakan dalam bentuk yang praktikal, apa yang Islam kena buat kan, ataupun apa cara praktikal Islam tawarkan lah untuk benda ni kan. Ada sembahyang, zikir, habis semua ni. Kita tak cakap semua ni kita nak cepatkan yang ni. Tapi okay, mana ni apa nak share lah. Lepas cerita benda tu, secara teori, dia ceritalah pula poin keempat ni, negara Islam pertama. Bagaimana dengan Al-Quran dan juga pelan tindakan tu, Nabi SAW dan para sahabat telah berjaya menubuhkan negara Islam pertama ni. The first ever Islamic country berjaya di-establish oleh Nabi SAW menggunakan metod daripada Al-Quran dan juga usul-usul yang telah pun digariskan Al-Quran dengan pelan tindakan tadi kan, yang pelan tadi kan, yang praktikal tu. Maka berdiri negara Islam pertama yang tak pernah tergambar pun oleh mereka di Mekah, mereka boleh mendirikan negara dan memimpin negara berkenaan. Ini satu realiti lah kan, satu sejarah yang pernah menjadi realiti pada suatu ketika dahulu. Kan? Kalau betul lah kita nak ikut metod Nabi membuat Islam, sepatutnya mendirikan negara Islam merupakan satu impian setiap orang Islam. Sebab dia macam akan menjadi problem solvent pada banyak masalah-masalah berlaku hari ni kan. Sebab negara ni banyak. Kalau kita berjaya buat satu negara yang kita boleh kontrol, banyak benda kita boleh buat. Kan? Di konteks lokalitinya dan konteks dunianya. Sebab itu mana-mana pemikiran, mana-mana ideologi, mereka ni bersungguh-sungguh nak adakan negara mereka masing-masing. Contoh Syiah kan, suka baca Syiah ni. Syiah ni asalnya pemikiran je lah, pemikiran yang sesat kan. Pecahan. Dia Syiah ni lah kataan Syiahnya pecahan. Tapi sebabkan pecah lama makin lama, dia jadi satu pemikiran lah dan jadi satu akidah. Asalnya dia pecah politik kan. Dan untuk dia promo dia punya idea tu, dia boleh merekrut dan memberi faham pada orang-orang sampai dia boleh form satu negara berasaskan ideologi Syiah. Okay. Sampai satu ketika Syiah ni pada luaran dia masih Islam je. Pada tahun 79, 80-an ni berlaku revolusi Iran. Siapa-siapa yang baca sirah kan, sejarah kan. Okay, pernah. Okay, boleh study lah. Google je sekarang ni. Bila berlakunya revolusi Iran. Iaitu revolusi apa ni? Iran ni berlaku lah, dia aturkan kerajaan beraja ni, dia angkatlah kerajaan so-called Islamic State of Iran, tetapi berasaskan ideologi Syiah kan. Melantiklah Imam Khomeini tu jadi pemimpin dia. Tapi dia bawa lah secara luarannya adik-adik Islam kan. Pakai tudung, labuh, macam. So orang Islam ketika itu, Islam tempat lain di dunia, telah begitu pengaruh dengan idea negara Iran ni. Sebab bila dia buat negara, cepat tau dia punya kesan budaya dia, idea dia tu sampai. Dia cepat nak tersebar, orang nampak. Sebab pemikiran tu dia berjaya diterjemahkan dalam bentuk negara, orang akan nampak keberhasilan pemikiran tu. Faham ke? Kalau pemikiran tu dalam kepala kita kan, dalam kepala kita, orang tak boleh baca. Mio ni ada pemikiran yang baik, tak nampak. Tapi Mio menterjemahkan dalam bentuk akhlak, okey nampak dia budak baik kan. Katalah sekolah tu, apalah, dia kena menterjemahkan baru nampak kan idea ni. Jadi Syiah ni dia asalnya idea, tapi bila terjemah dalam bentuk negara, orang nampak hebat kan. Sekian. Sampai
wave Islam versi Syiah tu dia sebar tau sampai ke negara kita kan. Sebab itulah mungkin ada orang lah, sebab abang ada kawan-kawan yang bapa-bapa mereka ni dulu mungkin kan, waktu tu tak ada media sangat, yang tak tahulah Syiah ni punya penyerangan, mereka yang nampak luaran kan. So ramai yang mengkagumi Syiah ni. Okay, kita bertanya lah bapa-bapa kita kan, sama-sama bapa kita tu 70-an 80-an tu, kalau mereka sangat kagum sampai tak apa, mereka menamakan anak-anak mereka ni sebagai sempena nama tokoh-tokoh Syiah. Kami ada kawan lah, memang nama dia Erbakan, nama kawan tu. Najmuddin Erbakan. Okay, bapak dia ni peminat tokoh-tokoh Islam kot. Abang nama Khomeini. Khomeini ni pimpin Syiah lah. Kan, memang sat barat lah. Tapi nak cerita time tu, tak sedar tentang kesihatan tu. Tapi orang bangga dengan wave yang mereka bawa tu. So si bapak dia ni menamakan anak dia tu Khomeini kan. Nak ceritanya pengaruh bila kita berjaya menterjemahkan idea tu untuk negara. So negara Islam pertama yang Nabi establish pada Madinah ni, kesan sangat besar kan. Sebab kita tengok bilangan umat Islam tu, dia apa, menaik daripada 300 orang, 1000, within the last few years sebelum Nabi wafat tu, sahabat-sahabat Nabi ni dikatakan bilangan 104,000. Berapa persen naik tu? Kan, di Mekah selama 13 tahun hanya mampu kumpul 3 hingga 400 orang. Sikit tak? Sikit sangat lah. 10 tahun. Kalau kita boleh pecahkan by tahun, berapa orang ni setahun tu? 3 orang setahun? Ya betul. 30 orang setahun kan? 30 orang setahun bagi 12. 30 bagi 12 apa? Lebih kurang 3 orang sebulan. 3 orang sebulan je dengan kerja keras tu. Tapi di Madinah, tempoh dia pendek je, 10 tahun. Daripada 300 tadi, dia boleh jadi 124,000. Subhanallah. Nampak tak dia punya apa? Kalau kita matematik tu dia panggil apa Dia punya kenaikan tu? Arithmetic progression ke? Exponential. Exponential. Yang melampau lah dia punya exponential tu kan. Kalau buat graf tu macam tiba naik. Sebab apa? Efek adanya negara kan. Allah kata iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila berlakunya al-fathu Mekah, bebaskan Mekah, establish negara ni, manusia sendiri yang surrender kan. Fi dinillahi afwaja. Surrender untuk masuk ke dalam dinullah afwaja secara bondong-bondong. Sebab mereka nampak idea yang Nabi bawa sama ni dan idea yang praktikal, idea yang benar, idea yang boleh selesaikan masalah mereka. Di Mekah dia idea je. Syurga neraka, tak semua orang percaya kan. Tapi bila berjaya establish negara, ada sistem yang baik, politik yang baik, ekonomi yang baik, mereka ni sendiri surrender kan. Orang-orang Arab tu yang berada di sekitar Mekah dan Madinah tu, Al-Arab tu, Arab Badui tu sendiri datang kepada Nabi dan menyatakan keislaman mereka. Subhanallah. Kesan bila berdirinya negara ini kan. So dia nak recap ni, berdiri negara ni. Tapi apa berlaku lepas tu kan? Negara ni bertahan lama lah. From generation to generation. Kita tahu sejarah dia kan. Kita tak detail lah, bla bla bla. Sampai satu peringkat dia cerita hari ni kan. Tiba-tiba berlakulah beberapa faktor yang menjadi perosak struktur negara Islam sampailah akhir sekali benda tu, faktor-faktor yang kuat ni menyebabkan negara ataupun negara Islam ni hancur kan sampai sekarang lah. Jadi mungkin kita perlu highlight kat sini kan beberapa faktor-faktor yang merosakan ini based on dia punya analisa yang dia telah analyse pada tahun 40-an dahulu lah. Mungkin ada benda yang masih relevan, ada benda telah tak pun relevan kan. Tapi bagus untuk kita tengok sebagai peringatan apa sebenarnya faktor-faktor yang menghancurkan negara-negara Islam kan, masyarakat Islam ni, supaya kita boleh settle the root cause tu lah insyaAllah. Tak tahulah kita nak baca kat mana tapi Allah Alam tu je kot untuk malam ni. Stop dekat satu topik tu. Pada masa nanti kita akan tengok lebih detail apa sebenarnya faktor-faktor ni yang kita perlu ambil perhatian lah insyaAllah kan. Sebab benda ni dia berulang. Sebab sikap manusia kan, behavior manusia ni dia berulang je walaupun zamannya beza, tempatnya beza tapi nature manusia sama kan. Dia ada listkan beberapa faktor yang mungkin kita boleh highlight, tengok kan supaya kita sedar mungkin benda yang disebut ni ada yang masih lagi sampai sekarang sama, ada benda dah berubah ataupun ada benda yang dah makin baik atau makin teruk lah.
So ini sedikitlah share balik kan kesimpulan kecil ataupun ringkasan, kita nak recap balik masalah yang kita bincang ni. Sebab di hujung-hujung tu dia nak cerita apa yang kita boleh buat dan patut buat dalam situasi ini kan. Dalam situasi umat Islam telah pun hilang dia punya simbol kesatuan tu. Negara Islam dah hilang kan. Dah tak ada dah satu figure, satu kuasa yang menjaga, protect umat Islam secara general kan. Sebab benda ini dah jadi mengarut kan. Gaduh pula sama Muslim kan. Sama lah, dia dah sebut point A lagi. Kalau kita tengok tu kata apa? Percakaran politik dan sikap fanatik selain perebutan kuasa dan pangkat, sedangkan Islam telah memberikan amaran yang keras mengenai masalah ini. Islam mengajak umatnya supaya mengambil sikap sederhana dengan soal pangkat. Islam menarik pandangan umatnya mengenai aspek ini yang selalu menjadi faktor kelemahan dan kehancuran sebuah bangsa negara. Masya Allah kan. Dan lepas tu berlaku lah sampai ini kan, politik ni. Dan lebih jelas dekat negara kita lah. Sebab negara kita ni memang benda ni famous kan. Tak habis-habis kan. Perebutan kuasa ni kan. Benda ni bukan berlaku kat Malaysia je. Bila dia sendiri yang tinggal di Mesir pada tahun 40-an cerita benda ni, maknanya dia telah berlaku di banyak negara Islam lah. Sebab dia tulis dia punya analisa ni based on dia punya pandangan dan melihat majoriti negara-negara umat Islam yang telah pun hilang kan dia punya power tu sebab percakaran politik. In fact boleh runtuhnya khalifah pun kerana ada faktor-faktor ni kan. Jadi kita kena ambil perhatian lah. Bukan dengan meninggalkan benda tu kan, tapi tengok kat mana benda tu bermasalah. Allah Alam, itu saja kot nak kongsi pada hari inilah insyaAllah tak tahulah